سبيل الدموع سبيل مريح تنهدى يا صاحي. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq yuzhirahu ala dini kullih wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Yang dikasihi pengurusi dan ahli jawatan kuasa surau, Tuan Imam, tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Pertamanya kita lafazkan rasa syukur kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala kerana pada petang ini, pada waktu maghrib ini kita dapat bersama untuk menyambung pengajian kita tentang sirah Nabawiyah. Baik, tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, saya nak ajak tuan-tuan sekalian pada malam ini sempena dengan memperingati Maulidur Rasul, kelahiran Nabi walaupun dah lepas tarikhnya, untuk kita melihat detik-detik kewafatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Insya-Allah hari ini kita cerita bab detik-detik kewafatan Nabi, sebab bila kita sambut Maulid kita hanya ingat 12 Rabiul Awal itu adalah tarikh Nabi lahir. Tapi sebenarnya 12 Rabiul Awal itu juga adalah tarikh Nabi wafat. Dan 12 Rabiul Awal juga ialah tarikh Nabi sampai di Madinah. Ada 3 peristiwa penting dalam kehidupan Nabi pada 12 Rabiul Awal. Lahir, hijrah tu sampai di Madinah pada 12 Rabiul Awal, dan Nabi wafat pada 12 Rabiul Awal. Baik, apabila kita bincang tentang kewafatan Rasulullah, kita akan anjak ke belakang sikit pada 7 Hijrah. Pada tahun 7 Hijrah, apa berlaku pada tahun 7 Hijrah? Tuan-tuan, pada tahun 7 Hijrah Nabi SAW diracun di Khaybar. Selepas perang Khaybar, seorang perempuan Yahudi bernama Zainab binti Al-Haris menghadiahkan daging kambing, dan dia lumur daging kambing itu dengan racun. Dia tanya orang, dia kata Rasulullah suka bahagian mana. Jadi bila dia tahu Rasulullah suka pada bahagian kaki tu, pada bahagian peha tu, maka dia racun bahagian itu. Kemudian Rasulullah sempat makan, kemudian kambing itu telah memberitahu Rasulullah. Ini mukjizat lah, mukjizat Nabi. Tuan-tuan makan kambing sampai kenyang, kambing tu tak kata apa-apa, mati dah kambing tu kan. Ini mukjizat Rasulullah. Kambing itu beritahu bahawa aku diracun. Jadi Nabi tak sempat telan, dah masuk mulut tapi tak sempat telan, Nabi meluahkan. Tetapi ada seorang sahabat yang bernama Bishr bin Al-Barra dah makan dan telan ketika Nabi mukjizat yang memberitahu bahawa diracun, kambing itu ada racun, sahabat ni dah telan dah. Dan sahabat ini, Bishr bin Al-Barra ini mati serta-merta selepas makan daging tersebut. Kemudian bila Rasulullah panggil perempuan tersebut, dia tanya kenapa buat demikian. Maka perempuan itu kata, aku nak test. Sebab dalam pengajian aku, setakat yang aku tahu, Nabi akhir zaman tidak akan mati diracun. Kalau hari ni kamu mati kena racun, maknanya kamu bukan Nabi lah. Tapi maknanya terbuktilah kan. Dan perempuan itu dalam riwayat dikenakan hukuman qisas sebab dia melibatkan kematian seorang sahabat yang bernama Bishr bin Al-Barra. Baik, inilah peristiwa yang pada ketika Nabi nak wafat, Al-Imam Al-Bukhari meriwayatkan saat-saat hampir kewafatan Nabi, Nabi sebut kepada Aisyah, Nabi kata, wahai Aisyah,
aku masih merasa kesan daripada makanan yang aku makan di Khaybar dulu. Racun tu lah. Jadi maknanya bisa racun tu masih Nabi rasa pada saat Nabi nak wafat tu. Nabi mengadu kepada Aisyah, aku rasa bisa racun yang diletakkan di Khaybar satu ketika dahulu. Nah, maknanya bila kita bincang bab kewafatan Nabi, kita akan lihat peristiwa ini dulu. Peristiwa Nabi diracun. Baik. Nanti kita akan pergi kepada saat Nabi nak matilah, saat Nabi nak wafat. Baik, pada 10 Hijrah, tadi 7 Hijrah. 10 Hijrah, Nabi wafat 11 Hijrah. Pada 10 Hijrah, Nabi menunaikan fardu haji. Sebelum daripada menunaikan fardu haji itu, Nabi mengumumkan baginda akan menunaikan fardu haji pada tahun ini, dan seluruh pelosok tanah Arab pada ketika itu semuanya mengambil peluang untuk menunaikan ibadah haji bersama dengan Nabi. Maka apabila menjelang bulan haji, berpusu-pusulah umat Islam pergi ke Madinah. Bukan nak buat haji ke Madinah, tak. Nak bertolak dengan rombongan Nabi dari Madinah. Bersama-sama dengan Nabi. Kan? Sebab kalau kita buat haji, rukun haji semuanya di Mekah. Kan? Rukun haji semua di Mekah. Baik, tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian. Ketika perjalanan itu, daripada Mekah, daripada Madinah, nak pergi ke Mekah untuk menunaikan haji itu memakan masa 8 hari. 8 hari naik unta lah. Tuan-tuan hari ni naik bas yang pernah pergi umrah kan. Naik bas sampai Mekah, lebih kurang dalam 7-8 jam kan. Itu pun tengah jalan nasi Arab kan. Dia jamu dengan nasi Arab 7-8 jam. Itu pun dalam keadaan 8 jam tu duduk dalam bas dengan pakai ihram, dia dah bersungut dah. Allah, lamanya. Bila nak sampai ni? Kan? Nabi 8 hari. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian. Baik, ketika menunaikan fardu haji itu, Nabi memberikan gambaran. Nabi dah bagi isyarat-isyarat bahawa Nabi akan meninggal dunia. Antaranya Nabi kata mungkin kita tak jumpa dah tahun depan. Nabi sebut. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian. Balik daripada menunaikan haji, Rasulullah banyak beristighfar. Inilah sunnah teragung bagi orang yang meningkat usia dan orang yang balik daripada mengerjakan ibadah haji. Dia kena perbanyakkan istighfar, dan Nabi SAW dalam riwayat beristighfar lebih daripada 70 kali sehari. Kan? Kita Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, bangun balik terus. Kan? Istighfar pun tak ada. Kan? Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, 70 kali. Ni Nabi ni. Maknanya orang yang memang dah confirm syurga ni 70 kali sehari. Kan? Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian. Jadi bila kita makin meningkat usia ni, perkara yang paling perlu kita buat ialah istighfar. Astagfirullah. Duk saja astagfirullahalazim. Kan? Nak marah ke orang, nak marah ke isteri, sebut astagfirullahalazim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaik. Budak bertuah kan. Tapi hari ni tuan-tuan sekalian, kita ni ternak binatang dalam mulut. Faham tak? Kan? Ternak binatang dalam mulut ni maksudnya bila kita nak marah habis keluar segala binatang kat mulut kita ni. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, kena ubah. Terutama apabila kita berhadapan dengan anak-anak dan cucu kita. Sebab bila berhadapan dengan anak dan cucu ni, setiap perkataan kita tu ada waktunya malaikat akan amin. Tuan-tuan marah anak dengan perkataan buruk, manalah tahu pada ketika itu malaikat tengah amin. Tuan-tuan, lepas tu kita duk mengadu ke orang, anak aku tak pandai-pandai. Aku marah hari-hari, nak pandai. Macam mana kita duk kata benda yang tak sepatutnya pada anak itu. Kan? Jadi kena ubah. Balik macam mana mak ayah kita ajar dulu, guna perkataan yang baik apabila kita bercakap, kita nak marah anak dan sebagainya. Anak-anak ni sini tuan. Anak-anak gini tuan. Anak dan cucu ni, budak-budak ni. Budak-budak ni bila dia buat salah kita marah.
Dia buat salah, kita marah. Dan seharusnya, walaupun mungkin dia tahu dia marah, dia kena marah tu sebab apa, dia tahu. Dan sepatutnya bagi ibu bapa tu, lepas dah cool, dah tenang, dia panggil anak dia, dia beritahu balik. Abah marah tadi sebab, dia beritahu. Sebab kita marah tu supaya dia faham. Kan? Selama ni kita marah dia, kita tinggal. Tak kata apa dah. Kan? Kita marah dia, kita tinggal. Satu. Lepas tu yang kedua, bila dia buat benda baik, kita tak puji. Sepatutnya kena balance. Dia buat salah, kita marah. Dia buat baik, kita puji. Kan? Beritahu ke dia, Abah bangga dengan kamu. Oh ya, anak ni bila dengar cakap mak bangga dengan kamu, ayah bangga dengan kamu, ya Allah tuan, anak tu dia tak reti nak cakap keseronokan diri dia ni. Bila ayah dia kata Abah bangga dengan kamu, bila mak dia kata mak bangga dengan kamu, maka dia beritahu itu bila dia buat benda baik. Kan? Sebab itulah tuan-tuan sekalian, antara dalam kajian menyebut kenapa orang rempit tu diangkat kaki ke belakang. Superman. Tahu? Sebab dia mengharapkan pujian. Dia tak dapat pujian yang baik daripada ayah dia, kan? Tapi dia dapat pujian daripada kawan-kawan dia. Kawan-kawan dia pula puji benda yang merosakkan dia. Kan? Angkat kaki dah naik tu, benda yang merosakkan dia, kawan-kawan dia. Selama ini pujian-pujian itu perlu kita beri pada dia supaya dia biasa dengan pujian. Kan? Bila dia keluar, kawan-kawan dia puji benda-benda yang dia tak rasa excited dengan pujian tersebut. Pasal dia sering kali dapat pujian daripada orang yang paling dia sayang, orang yang paling dia kasih, mak dengan ayah dia. Jadi tuan-tuan, dengan mak dengan anak-anak kena begitu. Baik, tuan-tuan, baik, tahun 11 Hijrah. Permulaan sakit Nabi ni 11 Hijrah ni. Nabi pergi haji tahun 10 Hijrah, bulan musim haji ni bulan Zulhijjah. Dalam kalender Islam, bulan Zulhijjah ni bulan 12. Bulan 12. Jadi makna balik pada haji tu, maknanya nak masuk tahun baru lah. Nak masuk tahun 11 Hijrah. Tadi pergi haji tahun 10 Hijrah. Tahun 11 Hijrah. Baik. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, pada 29 Safar, kembalinya Nabi daripada perkuburan Baqi', tiba-tiba baginda rasa pening. Perkuburan Baqi', kubur sebelah Masjid Nabawi, kalau tuan-tuan pergi tu kan, di situlah dikebumikan isteri-isteri Nabi. Aisyah pun di situ, Sayyidina Osman pun di situ, kemudian sahabat-sahabat besar yang lain, semuanya di situ. Baik, balik daripada perkuburan Baqi' tu, Nabi pening kepala, tubuh dia panas, dan orang ramai melihat urat di kepala Nabi ini timbul. Ini permulaan sakit Nabi. Dan sakit Nabi ini berlarutan sehingga selama 13 ataupun 14 hari. Daripada 13 ataupun 14 hari ini, Nabi solat berjemaah 11 hari. Yang tak pergi tu memang tak boleh nak bangun. Nanti kita akan tengok Nabi pengsan semua tu, hak tu memang tak boleh nak bangun. Lagi Nabi boleh bangun, Nabi suruh orang papah dia. Kan? Kita baru kena ketik semua api, tak mari dah surah. Kan? Kaki bengkok sikit. Tuan-tuan, tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian. Minggu terakhir, apa yang berlaku pada Nabi pada minggu-minggu terakhir? Nabi bertanyakan giliran isteri-isteri dia. Ketika itu Nabi berada di rumah Maimunah. Jadi bila suami sakit ni, isteri Nabi, masa tu isteri Nabi yang masih ada 9 orang. Kan kita dah saya dah sebut pada tuan-tuan kenapa isteri Nabi 9 tu, tuan-tuan dah faham lah kan. Ada sebab-sebab dia, ada hikmah dia. Dan isteri-isteri ni pergi ziarah Nabi. Suami sakit kan? Pergi ziarah. Dan bila Nabi tanya giliran, maksudnya isteri-isteri Nabi ni faham bahawa Nabi nak pergi duduk rumah Aisyah. Sebab apa nak pergi duduk rumah Aisyah? Sebab rumah Aisyah adalah rumah yang paling dekat dengan masjid. Tuan-tuan, rumah Nabi bersama dengan Aisyah tu rumah yang
Tuan-tuan nak tahu rumah tu sekarang? Makam Nabi tu, itulah rumah Nabi dengan Aisyah tu. Makam Nabi. Sebab Nabi meninggal, Nabi dikebumikan di mana Nabi meninggal. Nabi meninggal di ruang tamu. Di ruang tamu itulah Nabi dikebumikan. Cuma bila berlaku pembesaran Masjid Nabawi, maka kubur tu duduk dalam masjid lah. Asalnya kubur tu tak duduk dalam masjid. Tapi bila besar kan, dah orang makin ramai dan sebagainya. Jadi tuan-tuan, itulah rumah Nabi. Ruang tamu Nabi ni boleh muat tiga jenazah. Sebab itulah Aisyah ketika Nabi wafat, dikebumikan di situ. Aisyah dah simpan satu tempat untuk dia. Jadi dia ada 3 tempat. Bila Abu Bakar wafat, Abu Bakar dikebumikan sebelah Nabi. Ada satu lagi kosong. Kosong tu tempat siapa? Tempat Aisyah. Sehinggalah sebab rumah tu rumah Aisyah. Rumah Aisyah dengan Nabi. Sehinggalah apabila Sayyidina Umar Al-Khattab ditikam, dia masih jadi khalifah, Sayyidina Umar ditikam, kemudian Sayyidina Umar hantar wakil suruh jumpa dengan Aisyah, minta izin dengan Aisyah agar tempat yang kosong itu sudilah kiranya Aisyah berikan kepada Umar. Dan Aisyah memberikan, maka dikebumikanlah Umar. Di situ dia ada 3 lah, Rasulullah, Abu Bakar dan Umar. Aisyah di mana kubur dia? Di Baqi', di perkuburan Baqi' sebelah Masjid Nabawi. Jadi Nabi memang nak ke rumah Aisyah, dan baginda dipapah oleh Fadl bin Abbas dan Ali bin Abi Thalib. Kemudian Rasulullah berada di rumah Aisyah ni sampailah hujung nyawa Nabi, sampai Nabi wafat. Baik, ini minggu terakhir ni, 5 hari sebelum wafat. Hari itu adalah hari Rabu. Suhu demam Rasulullah semakin tinggi. Baginda menggigil. Kemudian Rasulullah kata, lumurkan air di badanku agar aku dapat terus memberi nasihat pada orang ramai. Nabi dia tak nak hampakan umat dia. Dia masih nak pergi masjid, masih nak bagi nasihat, masih nak beri kuliah, masih nak berkhutbah. Itu Nabi. Sampai dalam keadaan begitu, dia kata, lumurkan air di badan aku supaya aku terus dapat memberi nasihat. Maka Aisyah buat. Selepas daripada itu, baginda pun naik atas mimbar. Baginda pun Rasulullah pun bersabda, barang siapa yang pernah aku pukul belakang dia, maka ini belakang aku, silakan. Apa yang Nabi nak ajar di sini? Nabi nak ajar di sini ialah dosa dengan Allah Subhanahu wa taala, minta ampun dengan Allah. Dosa dengan manusia kena selesaikan dengan manusia. Nah, yang Nabi suruh, siapa yang pernah aku pukul belakang dia, kan? Mana kena selesai dengan manusia. Siapa yang pernah aku pukul belakang dia, ni belakang aku, silakan. Nabi kata. Tuan-tuan ini rahmati Allah sekalian. Tapi tak adalah orang bangun. Tak adalah orang bangun pukul Nabi. Tapi nak beritahu itu. Kan? Walaupun tuan-tuan kadang-kadang tuan-tuan dengar Pak Imam kata, saya maafkan. Pak Imam sebut masa dia sembang ramai-ramai masa tengah minum air tu, dia pun kata, sebenarnya saya ni sebelum nak tidur saya maafkan semua orang. Hati saya lapar. Kita yang pernah mengumpat imam ni, kita betul, oh lega, imam dah maafkan aku. Tak selesai lagi. Kan? Tak selesai. Sebab tuan-tuan kena pergi pada hukum minta maaf atas kesalahan kita. Mungkin kita buat naya ke dia, mungkin kita fitnah dia, mungkin kita mengumpat dia. Hukum minta maaf tu, hukum dia wajib. Walaupun Pak Imam tu kata saya maafkan semua orang tanpa dia sebut nama, siapa yang ada salah saya maafkan semua. Walaupun Pak Imam sebut macam tu, kita tak lepas lagi. Kita tetap kena pergi jumpa, kena beritahu. Kan? Kena minta maaf. Zaman sekarang orang buat dosa pakai WhatsApp je tuan-tuan. Kan? Pakai WhatsApp je kan. Mengumpat fitnah orang pakai WhatsApp je. Kan? Cepat ujung jari ni. Pakai ujung jari. Jadi kena selesaikan sama-sama manusia. Baik, tuan-tuan ini rahmati Allah sekalian. Kemudian Nabi sambung lagi, sesungguhnya ada seorang hamba yang diberi pilihan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sama ada dia nak dunia ikut kehendak dia, ataupun dia nak Allah di sisinya.
maka hamba itu memilih Allah. Sebenarnya hamba itu Rasulullah, tapi Rasulullah tak sebut. Rasulullah kata ada seorang hamba, kan? Rasulullah ni tuan-tuan ditawarkan, malaikat datang beritahu, malaikat Jibril beritahu kepada Nabi, ya Rasulullah, Allah beri pilihan sama ada nak terus hidup sampai hari kiamat. Maknanya masa hari kiamat tu mati masa tu, ataupun kamu nak bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala bila sampai waktu yang telah ditetapkan oleh Allah. Nabi kata, aku pilih untuk bertemu dengan Allah. Kan? Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian. Abu Bakar menangis. Bila dengar Nabi cakap macam tu, Abu Bakar dia faham. Hamba Allah tu Nabi. Orang lain hairan. Apa hal pula Abu Bakar menangis? Nabi cerita ada seorang hamba Allah, dia menangis pula dah. Ke dia? Tak. Nabi kata apa? Nabi kata orang yang paling tahu hal aku ialah Abu Bakar. Bila Abu Bakar menangis itu maknanya hamba Allah itu akulah. Barulah sahabat-sahabat yang lain faham. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian. 4 hari sebelum wafat, hari Khamis, sakit Nabi tidak berkurangan. Masih lagi kuat. Maknanya Nabi pergi tu Nabi pergi masjid tu dalam keadaan dipapah oleh 2 orang sahabat. Walaupun sakit, baginda tetap mengimamkan solat. Baginda tetap mengimamkan solat. Jadi imam walaupun sakit. Kan ketika itu tuan-tuan sekalian, Masjid Nabawi ni, kan, Masjid Nabawi ni tak ada orang lain imam melainkan Nabi lah. Kan. Tuan-tuan jangan tengok ni, lepas tu tengok Pak Imam sakit, Pak Imam kata, mana boleh Pak Imam kena jadi sebab Nabi sakit. Tak. Nabi ni tuan-tuan sekalian pasal dia imam di situ. Tak ada orang berani ganti. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian. Kemudian maknanya pada hari Khamis tu, subuh Nabi jadi imam, zuhur jadi imam, asar jadi imam, maghrib jadi imam, menjelang isyak sakit Nabi semakin tenang. Bila masuk isyak makin berat sakit Nabi ni. Dan Nabi berada di rumah Aisyah tu lah, di sebelah masjid tu, kan. Azan isyak dah berkumandang dah selesai. Bilal dah azan dah. Semua masing-masing sedang menunggu Nabi ni, tengah tunggu Nabi ni, kan. Tu imam. Nabi dalam keadaan memang tak larat betul, memang tak mampu nak bangun. Nabi pun tanya kepada Aisyah, adakah orang ramai di luar sana tu dah semayang, dah solat ke belum yang luar ramai? Aisyah kata, belum ya Rasulullah, mereka menunggu kamu ya Rasulullah. Nabi pun kata, cepat mandikan aku. Mandikan tu maknanya mandi orang sakit, lumur air, tuala basah tu, lumur air. Mandikan aku sebab aku nak pergi jadi imam ni. Aisyah pun lap, kemudian pakaikan baju, letakkan wangi-wangian kepada Nabi. Nabi cuba bangun, Nabi jatuh pengsan. Orang belum sembahyang lagi ni, dan bila dengar je Nabi pingsan, dalam masjid dah kecoh dah, kan. Rasulullah pingsan dah kecoh dah. Semua sedang menunggu Nabi SAW dalam keadaan penuh debaran ni. Nabi sedar daripada pingsan. Nabi pun tanya, macam mana kat luar tu? Nabi kata, dah sembahyang ke belum semua tu? Aisyah kata, belum ya Rasulullah, mereka menunggu kamu ya Rasulullah. Nabi kata, aku nak bangun ni, aku nak bangun. Nabi bangun untuk kali yang kedua, Nabi jatuh pingsan lagi. Demikianlah berlaku untuk kali yang ketiga, Nabi jatuh pingsan juga. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, Nabi sedar daripada pingsan yang ketiga itu, Nabi beritahu, suruh Abu Bakar jadi imam. Itulah kali pertama Abu Bakar jadi imam. Kali pertama orang selain daripada Nabi jadi imam di Masjid Nabawi. Orang tak berani, orang tunggu Nabi lah, kan, Nabi. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, Aisyah dia bantah. Dia kata, ya Rasulullah, boleh tak cari orang lain? Aisyah kata, sebab bapa aku ni, Aisyah, Abu Bakar tu bapa dia kan, bapa aku ni bila dia baca Quran dia akan menangis teresak-esak. Tambah pula dia ganti kamu ya Rasulullah, lagilah dia menangis. Lagi dia akan menangis, mengenangkan kamu sakit.
Boleh tak cari orang lain? Rasulullah kata, suruh Abu Bakar jadi imam. Aisyah sekali lagi kata, ya Rasulullah, boleh tak cari orang lain? Nabi kata, suruh Abu Bakar jadi imam. Maknanya Nabi nak Abu Bakar lah. Maka disampaikan kepada Abu Bakar untuk Abu Bakar menjadi imam. Pada maknanya pada Isyak itu, pada waktu Isyak itu, itulah kali pertama Abu Bakar menjadi imam di Masjid Nabawi. Pada saat Nabi sakit, dan memang Abu Bakar pada ketika itu dia menjadi imam, dia menangis, tak esok-esok lah. Dia menangis, dia baca Quran, dia menangis, dia baca Quran, dia menangis. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian. 2 hari sebelum wafat, hari Sabtu, Rasulullah rasa kebah sikit badan dia. Demam dia dah kebah sikit. Hari Sabtu. Pada waktu Zuhur, Nabi pun dipapah oleh 2 orang lelaki untuk solat Zuhur. Pada ketika itu, Abu Bakar dah berdiri untuk mengimamkan solat. Jemaah telah mendirikan saf. Tuan-tuan, kemudian bila nampak saja Rasulullah dipapah, kan, dibawa untuk pergi menuju ke tempat salat, Abu Bakar berundur ke belakang untuk memberi laluan kepada Nabi. Nabi memberikan isyarat tangan untuk Abu Bakar teruskan jadi imam, dan Nabi minta untuk semayang di belakang Abu Bakar. Dan tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, Abu Bakar mengimamkan solat. Rasulullah mengeraskan bacaan takbir supaya, tuan-tuan bayanglah, kan, hari Khamis Isyak tu orang tak dengar suara Nabi dah. Hari Jumaat, sepanjang hari Jumaat tu tak dengar dah suara Nabi, kan, termasuklah semayang Jumaat, kan. Hari Sabtu waktu subuh tak dengar suara Nabi. Jadi Nabi mengubat kerinduan dengan mengeraskan takbir. Abu Bakar kata Allahu Akbar, Nabi pun kata Allahu Akbar. Jadi sahabat-sahabat dengar tu rasa tenang, ya Rasulullah dia semayang sama dengan kita. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, Aisyah kata ketika Nabi dibawa daripada rumah Aisyah tu, aku melihat ada satu garisan lurus. Maknanya Nabi sebelah kaki tu memang Nabi heret betul. Memang Nabi tak larat. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, yang ni, yang semayang duduk ni, kan? Sebab itulah tuan-tuan sekalian, semayang duduk ni yang paling afdal. Yang paling afdal ialah duduk bawah terus. Sama ada tuan-tuan nak duduk tasyahud, ataupun duduk bersila, ataupun lunjukkan kaki ke depan, kan? Dah semayang pakai kursi kan Ustaz? Tak ada masalah, kan? Bukan tak boleh, kan? Boleh, tak ada masalah. Tapi kalau tuan-tuan boleh duduk di bawah, duduk di bawah. Tapi ada orang tak boleh duduk di bawah sebab kaki lutut dia tak boleh lipat, kan? Bila lutut tak boleh lipat, terpaksa kursi juga. Pakai kursi, tak ada masalah. Tapi kalau boleh lipat lutut, seeloknya duduk terus di bawah. Sebab itulah yang Nabi SAW buat, kan? Dan saya yakin tuan-tuan mungkin pernah ada ustaz dah mengajar dah ni. Cuma saya nak pesan satu je. Tuan-tuan tengok balik rukun 13 solat. Rukun 13 solat. Dalam rukun 13 tu, mana yang mampu buat. Sebab rukun ni dengan maksud bila kita tinggal satu, batal sembahyang kita. Mana yang mampu kita buat. Yang tak mampu, yang tu kita serah pada Allah Subhanahu Wa Taala. Berdiri sebagai contoh, diri pada awal, mampu tak? Mampu. Sebab daripada rumah boleh jalan kaki mari sini, bawa tongkat, kan? Kecuali dia mari tu memang kereta wheelchair dah, kan? Masuk dengan wheelchair, orang tolak dia, memang dah tu memang tak dibangun, kan? Adapun yang boleh kita jalan slow-slow tu, seeloknya takbir tu kita takbir dalam keadaan berdiri. Cuma kita tak mampu untuk berdiri lama. Lepas Allahu Akbar, rasa tak mampu nak berdiri lama, duduk atas kursi tu, kan? Nanti masa kita rokok, kalau kita mampu rokok, kita bangun untuk rokok. Kalau mampu. Kalau tak mampu, kita dah sambil duduk kita rokok. Mana konsep dia untuk semayang bagi orang sakit ni, konsepnya mudah je. Mana yang mampu kita buat. Hak rukun. Hak yang tengok rukun balik, kan? Rukun. Mana yang tak mampu kita buat, Allah Subhanahu Wa Taala Maha Pengampun.
Allah tak menyusahkan kita. Tuan-tuan. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian. Baik. Abu Bakar mengimamkan solat 17 waktu. Sepanjang Nabi sampai Nabi wafat, daripada Nabi sakit, start daripada hari Khamis tu, Abu Bakar mengimamkan 17 waktu. Tuan yang dirahmati Allah sekalian. Satu hari sebelum wafat, hari itu hari Ahad, Rasulullah merdekakan para hamba dia. Hamba dia merdekakan. Kemudian ada 7 dinar. Rasulullah sedekahkan 7 dinar. Semua sekali Rasulullah sedekahkan 7 dinar. Tuan-tuan biasa dengar radio IQ, ada satu nasyid, tajuk dia 7 dinar. Kalau tuan-tuan dengar nasyid tu, tengah dengar radio IQ, tiba keluar nasyid tu cerita bab 7 dinar. Cerita ni kan? Cerita tentang 7 dinar Nabi ni. 7 dinar. 1 dinar, dinar ni duit emas. Sekeping duit emas. Orang tanya banyak mana 1 dinar ni zaman Nabi ni? Besar mana? Okey. Zaman Nabi, 1 dinar boleh beli seekor kambing. 1 dinar. Kambing lain ni berapa? Kan? Kalau hak besar 1000 kan? 1 dinar sekarang. Sekarang ni kalau tuan-tuan 1 dinar, nilai 1 dinar tu 4.25 gram. Hari ni punya bacaan 1 dinar ni 1167 ringgit. 1167 ringgit 1 dinar. Nilai hari ni. Tuan-tuan, jadi maknanya nilai emas ni dia tak turun. Zaman Nabi 1 dinar dapat seekor kambing, zaman kita 1 dinar seekor kambing. Kan? Duit kertas tuan-tuan, kan? Tuan-tuan simpan 15 tahun yang lalu 10,000. Mana 15 tahun yang lalu 10,000 tu besar lah. 10 tahun yang lalu, 10 tahun ataupun 20 tahun yang lalu memang besar lah 10,000 tu. Bila tahun ini 10,000 tak besar mana dah. Kan? Tak besar mana dah. Tuan-tuan ini rahmati Allah sekalian, duit kertas ni manusia yang meletakkan nilai pada dia. Adapun emas ni memang dia diri dia emas, dia berharga pada nilai emas tu. Sebab itulah tuan-tuan sekalian, saya nak sebut pada tuan-tuan sekalian, simpan emas daripada simpan duit. Kita simpan duit kertas dalam bank kan, simpan emas. Orang kata pula, Ustaz, kalau simpan emas kena bayar zakat. Takutnya bayar zakat. Bukankah Allah janji orang yang bayar zakat ni adalah orang yang beruntung, orang yang dapat rahmat? Apa boleh yang takut yang bayar zakat kan? Patutnya kita bangga tu. Alhamdulillah aku boleh bayar. Sepatutnya begitu. Bukan nanti kena bayar zakat kalau simpan. Takutnya nak bayar zakat kan? Sebab Allah Subhanahu Wa Taala sebut solat, zakat kan? Solat, zakat. Apa tujuan Allah suruh kita bayar zakat? Allah nak suruh kita keluar daripada kemiskinan. Sebab orang yang bayar zakat ialah orang bukan orang yang miskin, orang yang tak layak terima zakat lah, pasal dia yang keluarkan zakat kan? Kita kena keluar daripada kemiskinan. Maksudnya apa? Kena usaha, kena bekerja supaya kita tak menjadi orang yang meminta-minta. Baik, Nabi sedekahkan 7 dinar. Kemudian Rasulullah hadiahkan senjata Rasulullah bagi hadiah. Rasulullah hadiah dah kepada para sahabat. Kemudian Rasulullah ada baju besi. Rasulullah gadaikan baju besi dia untuk dapatkan 30 sok gandum. Satu sok bersamaan dengan 3 kilo. Satu sok 3 kilo. Maknanya 30 sok ni 3 kilo kali dengan 30 sok 90 kilo. Isteri Nabi ada 9 orang masa tu. Maknanya sebelum Nabi wafat, Nabi nak tinggal makanan ni kan? Nabi nak tinggal kepada isteri-isteri Nabi ni
Maka Nabi gadaikan baju besi itu, dalam riwayat Nabi gadaikan baju besi itu kepada seorang lelaki Yahudi. Orang tanya pula, apa Nabi tak gadai pada sahabat sama-sama Islam? Kenapa gadai pada orang Yahudi? Baik, yang pertama, maknanya Nabi gadai untuk dapatkan proses transaksi jual beli tu. Maknanya Nabi tolak baju besi, Nabi dapatkan gandum, kan? Dan nilai baju besi itu kalau Nabi wafat pun, tuan-tuan sekalian, bila Nabi wafat pun maknanya tak tinggal, bukan jadi hutang lah, sebab nilai baju besi itu cukup untuk gandum yang Nabi ambil. Sebab itulah tuan-tuan, bila kita nak meminjam duit dengan orang, kan, dia sebolehnya tuan-tuan, antara sedekah, dalam hadis Nabi, antara sedekah dengan kita bagi hutang, pahala besar kepada orang yang memberi hutang. Sebab sedekah ni kita bagi, mungkin dia perlu, mungkin dia tak perlu, tapi orang yang datang datang nak berhutang tu memang dia perlu, kan? Cuma seeloknya bila nak berhutang tu ada barang cagaran. Kalau jadi apa-apa pun maknanya ada barang cagaran lah, kan? Sebab biasanya kalau tak ada barang cagaran, kan, dia hutang, lepas tu dia buat-buat lupa, kan? Jumpa tepi jalan pun buat-buat tak kenal, kan? Kita nampak kelibat dia hutang dengan kita tu, kita nampak, oh dia tu, kan? Kayak aku nak pergi salah dengan dia lah, kan? Kita pun beli barang, tengok-tengok tak ada dah, mana dia hilang, kan? Kadang-kadang buat tak kenal. Apa salahnya tuan-tuan sekalian, bila kita berjanji nak bayar, tiba-tiba tak mampu nak bayar, beritahulah, minta maaf lah, aku janji nak bayar kamu, tapi tak boleh lagi lah. Kena beritahu, bukan lari. Itu adab dia, kan? Ini lari, kan? Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian. Baik, itu yang pertama. Kenapa gadai pada orang Yahudi? Yang pertama, nak beritahu bahawa Islam membenarkan transaksi dengan orang bukan Islam untuk berjual beli. Cuma dalam kehidupan kita pada hari ini, barang makanan kita beli pada orang Islam lah, benda yang kita nak makan, kan? Ada pun barang yang tak melibatkan barang makanan, dan pada ketika itu pun orang Islam tak ada keluar. Contoh macam pampers anak, kan? Orang Islam tak ada yang keluarkan. Mana tak ada masalah lah, kita cari logo halal. Tengok mana yang barang-barang yang ada logo halal, cukup dah. Tapi bagi untuk makanan, seeloknya, sebab benda ni jadi darah daging kita, seeloknya kita cari daripada orang Islam. Baik tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian. Kemudian yang kedua, yang pertama tadi transaksi dengan bukan Islam. Yang kedua, Nabi ni Allah Subhanahu Wa Taala jadikan Rasul ni haram terima sedekah, haram terima zakat, dan haram terima sedekah Nabi. Kalau Nabi bagi ataupun gadaikan baju itu pada para sahabat, Nabi takut nanti ada para sahabat bila Nabi wafat, ada para sahabat akan bawa baju tu, kan, pulang balik pada isteri Nabi. Ni aku nak pulang balik, Nabi pinjam duit aku, ambil kira hak yang dipinjam tu kira sedekah. Nabi risau benda tu berlaku, kan? Sebab dia akan jadi sedekah tu, kan? Jadi kalau melibatkan orang Yahudi tadi, dia tak mana kalau dia niat sedekah pun tak jadi sedekah, kan? Sebab dia Yahudi, kan? Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian. Kemudian waktu subuh hari Isnin, Nabi wafat hari Isnin, waktu subuh hari Isnin sebelum Nabi wafat, Rasulullah selak tabir di rumah sambil tersenyum. Sahabat-sahabat dalam Masjid Nabawi semuanya gembira. Bila tengok Nabi senyum, muka Nabi bercahaya, semuanya Alhamdulillah, kan? Dan semua masing-masing nak menuju kepada Nabi. Pada ketika itu sedang bersiap untuk solat, Abu Bakar dah berada di tempat imam, makmum dah berdiri di atas saf, dan semuanya bangun, maknanya nak pergi tuju kepada Nabi. Nabi memberikan isyarat untuk teruskan solat subuh tu. Subuh itu para sahabat solat dengan rasa gembira, sebab melihat Nabi tersenyum. Lama dah ni, pasal Nabi sakit ni, tengok muka Nabi pucat, wajah Nabi suram, tapi hari tu tengok Nabi tersenyum, wajah bercahaya. Semua sahabat seronok ni. Balik daripada sembahyang subuh, balik cerita kat isteri ni,
Kan? Pakat seronok belaka dah ni. Alhamdulillah Nabi sihat hari ni. Nabi buka tabir, balik cerita isteri Nabi buka tabir, Nabi senyum, Alhamdulillah. Kan? Isteri-isteri pun dengar, Alhamdulillah sihat Rasulullah. Kan? Mudah-mudahan Rasulullah akan sihat lah insya-Allah. Masing-masing tanpa mereka mengetahui bahawa itu adalah hari terakhir Nabi SAW. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian. Waktu duha sebelum wafat. Hari Isnin. Dalam riwayat Nabi wafat pada waktu duha. Rasulullah panggil puteri dia Fatimah. Rasulullah bisikkan sesuatu kepada Fatimah. Fatimah menangis. Kemudian bila bisikkan kali kedua, Fatimah tersenyum. Kenapa menangis? Kenapa tersenyum? Yang ni ada hadis daripada Aisyah. Selepas Nabi wafat, Aisyah tanya kepada Fatimah. Fatimah jawab. Fatimah kata, Rasulullah pada hari itu dia bisik pada aku ni. Maknanya Aisyah tanya ni selepas beberapa sekian lama tanpa dia beritahu. Mungkin selepas seminggu, mungkin selepas 2 minggu. Aisyah tanya, masa Rasulullah sebelum wafat hari itu, aku tengok Rasulullah bisik sesuatu. Lepas tu kau menangis. Lepas tu Rasulullah bisik kali kedua, aku tengok kau senyum. Boleh tak share? Kongsi. Kan? Tuan-tuan, Fatimah pun beritahu. Rasulullah bisik kali pertama, Rasulullah beritahu hari itu hari dia akan meninggalkan kita semua. Dia akan wafat. Aku menangis, kata Fatimah. Kemudian bila dia bisik kali kedua, dia beritahu bahawa orang yang pertama yang akan meninggal dunia di kalangan keluarga kita, sama ada isteri, sama ada anak, cucunya, orang yang pertama yang akan meninggal dunia selepas aku meninggal dunia, lepas aku wafat ni, ialah kamu wahai Fatimah. Fatimah pun senyum. Tuan-tuan, tuan-tuan cuba orang bisik pada tuan-tuan, minggu depan meninggal dunia. Kan? Aku rasa tak lena dah malam ni. Kan? Tak payah tunggu minggu depan. Besok meninggal dah kerana susah hati. Patut meninggal minggu depan. Besok meninggal dah. Dia susah hati. Makan tak, minum tak, benda semua tak. Lala masuk hospital meninggal. Tapi Fatimah ni nak beritahu maknanya bagaimana dia merindui Allah dan merindui Rasul ni. Dia senyum. Yang ni kita tak ada. Rindu pada Allah, rindu pada Rasul ni kita tak ada. Menyebabkan bila sebut dia mati rasa takut. Padahal mati belaka. Kita semua ni akan mati belaka. Tuan-tuan, cuma cepat dengan lambat ni. Cepat dengan lambat. Tak semestinya tua. Tak semestinya sakit. Ada orang tengah-tengah sihat, meninggal. Ada yang masih muda, meninggal dunia. Cuma kena bersiap lah. Kena bersiap. Kena ada bekal. Tuan-tuan ini rahmati Allah sekalian. Kemudian Nabi panggil cucu-cucu dia, Hasan, Husin dan cucu-cucu yang lain. Nabi peluk dan Nabi beri nasihat. Nabi panggil isteri-isteri Nabi, Nabi bagi nasihat. Ini makna saat-saat sebelum kewafatan Nabi. Kemudian tuan-tuan sekalian, detik-detik terakhir Nabi ni. Hari Isnin. Hari mana yang dekat nak wafat ni? Hari Isnin tu. Aisyah nampak Nabi dah sangat lemah. Aisyah pun tarik Nabi di pangkuan. Kemudian Aisyah nampak Abdul Rahman bin Abu Bakar bawa siwak, kayu sugi tu. Dia bawa kayu sugi tu. Kemudian dia tanya Nabi. Aisyah tanya, ya Rasulullah, nak siwak, nak berus gigi, nak siwak pakai kayu sugi tu. Nabi angguk. Kemudian Aisyah minta daripada Abdul Rahman kayu tu kayu baru, kan? Aisyah gigit bagi lembut dan Aisyah siwak Nabi SAW. Kan? Itulah tuan-tuan, berus gigi ni dia tak semestinya tuan-tuan pakai siwak tu, kan? Tuan-tuan pakai berus gigi tu pun dah dapat pahala dah, membersihkan mulut tu. Kita nak mari sembahyang subuh, kan, nak mari sembahyang subuh tu, seeloknya setiap kali kita nak mari solat tu, seeloknya kita berus, kan? Terutama bagi orang yang makan makanan-makanan yang boleh mengganggu. Kita makan durian,
kita mari semayang jemaah, kan? Lepas tu keluar, kan? Orang sebelah kita pening kepala, kita dah mengganggu dia, kan? Kita nak mari semayang subuh, gosok gigi dulu, kan? Gosok gigi dulu. Ni tak, mari semayang subuh tak dah, pakai gitu datang, kan? Imam duduk ni, duduk langsar, dia menguap, kan? Nganga mulut sekali, habis sekali dengan bau keluar, ganggu orang sebelah. Konsep ni tuan-tuan, kita solat ni jangan ganggu orang sebelah. Dan dengan maksud apa? Yang pertama, dari segi bau-bauan, wangi tak apa, kan? Dari segi bauan yang boleh mengganggu dia, bau busuk lah. Kemudian yang kedua, kita baca kuat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Orang sebelah ni baca Fatihah 17 kali, tak dapat-dapat lagi ni. Terganggu kita ni. Padan-padan patutlah, jangan sampai terganggu. Ada setengah orang ni duduk takbir tak sudah-sudah. Allah. Orang sebelah ni kan, tak baca Fatihah tak selesai ni, duduk terganggu. Tuan-tuan, apa sebenarnya nak Allah tu pasal apa? Dia kata niat tak masuk lagi ustaz. Saya pun pelik, mana niat masuk? Dia Allah dalam masa yang sama dia itu bukan niat, itu susun perkataan. Kalau tuan-tuan Allahu Akbar kemudian nak atur, itu susun perkataan. Niat ialah apa yang lintas dalam hati. Dengan maksud apa? Bila kita kata Allahu Akbar, kalaulah kita boleh tanya orang tu, kan? Dia Allahu Akbar, kita pegang tangan dia, kita kata mu nak buat benda ni? Dia akan jawab, aku nak semayang zuhur, kan? Maknanya ada niat lah tu, kan? Ada niat lah tu. Semayang zuhur 4 rakaat, dia duduk belakang imam, dia adalah makmum, kan? Kecuali dia angkat tangan Allah, kita pun pegang tangan dia. Mu nak buat apa ni? Aku pun tak tahu aku nak buat apa. Tu betul tak ada niat. Kan? Tuan-tuan, terus Allahu Akbar, selesai. Ayah ganggulah orang belakang, orang sebelah-sebelah kita ni, kan? Ni duk ada bila tuan sebut dia dalam bahasa Arab ni, bila Allahu Akbar, dia maksud lain. Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Tapi bila kita teragak-agak Allahu Akbar, maksud dalam bahasa Arab ialah adakah Allah Maha Besar? Mu nak semayang, mu pergi tanya pula benda hal, kan? Tuan-tuan, jadi was-was ni daripada syaitan, abaikan. Tuan-tuan yakin Allahu Akbar, yakin Allah terima. Tuan-tuan, jangan layan was-was. Sebab kalau tuan-tuan layan was-was tu, nanti dia akan, bukan saja mula-mula dia pergi kat takbir, lepas tu nanti masa baca Fatihah, Ohiru, dia akan pergi kat situ pula. Lepas tu nanti masa rokok pula dia akan ganggu, kan? Dia akan pergi berjangkit satu-satu, sebab dia bermula dengan kita layan hak pertama. Jangan layan hak pertama, kan? Memang syaitan kerja dia nak ganggu kita, jangan bagi selesai semayang. Itu kerja syaitan, kan? Tekad aku nak semayang, Allah tolong aku, Allahu Akbar, selesai. Tuan-tuan, Rasulullah ketika disugi tu, Rasulullah kata kematian itu satu penderitaan, sakit. Rasulullah sendiri rasa sakit. Kemudian selesai saja siwak, habis saja Aisyah siwak Nabi, Rasulullah pun menunjukkan jari ke langit. Rasulullah sebut Allahumma rafiqul a'la, Allahumma rafiqul a'la. Rafiqul a'la ni Tuhan yang maha tinggi, yang menggambarkan kecintaan Nabi ni, rindu Nabi kepada Allah ni. Allahumma rafiqul a'la. Dan Nabi menghembuskan nafas yang terakhir, meninggal dunia. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, itu Nabi. Kita orang yang nak mati ni, apa yang perlu kita ajar? Tuan-tuan, satu-satunya perkataan yang apabila kita lafaz, tuan-tuan kena ingat, orang yang nak mati ni, dia tak akan mampu nak angkat 2 bibi. Dia tak mampu. Ketika saat dia nazak tu, kan, dia memang nak meninggal dunia tu, bibi ni dia tak mampu gerak.
satu-satunya perkataan yang apabila dilafazkan tanpa menggerakkan dua bibir ni ialah La ilaha illallah. Ataupun kalau lepas beberapa kali sebut La ilaha illallah tak boleh, Allah. Bisik kat telinga dia tu. Cuba tuan-tuan buat La ilaha illallah, bibir kita tak bergerak kan? Kita orang nak mati ni, tuan-tuan, orang nak mati ni dia dah gabra dah. Allah dah buka hijab dia dah. Dia dah nampak macam-macam dengan cemas semua. Tuan-tuan ajar start daripada awal. Asyhadu alla ilaha illallah. Tak boleh ikut dia. Memang dia tak boleh ikut. Ada yang boleh ikut. Drama Melayu. Tu boleh ikut lah. Kan? Tuan-tuan. Memang dia tak boleh. Kita ajar la ilaha illallah. Betul lah. Tuan-tuan. Bila kita mari kuliah ni kita tahu. Saat-saat orang nak mati tu ada tanda-tanda dia. Kita tengok tanda-tanda memang dia nak meninggal dunia dah. Kan? Memang dia nak meninggal dunia dah. Tak payah panggil doktor lah. Kalau kat hospital, tak payah panggil doktor lah. Tuan-tuan pergi bisik lah la ilah. Sebab kalau tuan-tuan panggil doktor, syaratnya memang dia memang syaratnya kita tahulah tanda-tanda orang nak mati kan. Bila tuan-tuan panggil doktor, doktor akan datang, dia akan tutup tabir untuk cek semua. Lepas tu doktor akan keluar. Minta maaf pakcik, pakcik dah meninggal dunia. Tak sempat kita nak mengajar apa-apa. Kan? Tuan-tuan, bisikkan la ilaha illallah supaya dia mengakhirkan hidup dia dengan satu kalimah la ilaha illallah. Tuan-tuan ni rahmat Allah sekalian. Jangan sebut mengucap, jangan. Pak, mengucap pak. Dia pun tak tahu dah mengucap tu apa. Dah memang Allah selok tabir ni. Mengucap tu apa? Mengucap tu. Dia tak tahu dah, blur. Akhir sekali dia pun mengucap. Dia dah ulang yang kita suruh. Kita sebut mengucap, dia pun sebut mengucap. Tuan-tuan ini dirahmati Allah sekalian. Baik, inna lillah wa inna ilaihi raji'un, Rasulullah wafat. Tuan-tuan, inilah bencana paling besar pada ketika itu. Habis seluruh Madinah menangis. Orang yang paling dicintai dan dikasihi, orang yang menyelamatkan para sahabat pada ketika itu hidup menyembah berhala, hidup dalam keadaan jahiliah, berzina, minum arak, semua ini selamat kerana Rasulullah SAW. Tuan-tuan bayangkan apabila orang yang menyelamatkan kita ni tiba-tiba meninggal dunia. Hari-hari jumpa ni, kita isteri ataupun anak meninggal pun memang kita menangis dah. Kan? Sedih dah kita ni. Ini Rasulullah yang duduk sekali, bergurau sekali, beri nasihat. Rasulullah marah bila buat salah dan sebagainya. Tiba-tiba orang yang paling dikasihi itu meninggal dunia. Tuan-tuan, seluruh Madinah menangis. 12 Rabiul Awal menjadi waktu hari bulan. Pada hari itu hari yang paling suram. Dan Anas bin Malik kata, aku tak pernah lihat hari yang paling muram, hari yang paling suram melainkan pada hari ini, kata Anas bin Malik. Habis semua menangis. Yang wanita menangis, ada yang pingsan. Ada yang pingsan menangis, pingsan, ada yang terduduk, ada yang daripada kebun tinggal kebun, lari bila dengar Rasulullah wafat dan berlari datang untuk tengok dia ke. Ada yang kata dak kuat, ada yang dengar cerita sampai bukan tak mati. Mustahil. Maknanya sayangnya kepada Nabi SAW. Umar, bila dengar Rasulullah wafat, Umar terpaku dan keluar daripada perkataan daripada mulut Umar, sesiapa yang kata Rasulullah wafat, aku akan potong tangan dan kaki dia, aku akan bunuh dia. Rasulullah tak wafat. Rasulullah bermunajat sebagaimana Nabi Musa bermunajat kepada Tuhan dia. Nabi Musa, tuan-tuan, Nabi Musa ni dia tinggalkan kaum dia pergi bermunajat pada Allah. Kaum dia sangka dia mati. Tiba-tiba dia balik. Kan? Dengan wahyu. Jadi Umar kata, Nabi Musa ketika dia bermunajat, umat dia kata dia mati. Rasulullah pun macam tu. Aku yakin Rasulullah pun macam tu, kata Umar. Tuan-tuan, Abu Bakar As-Siddiq. Kan, Madinah menjadi gawat dengan kewafatan Rasulullah. Abu Bakar As-Siddiq, dia masuk untuk melihat Nabi dan memang Nabi wafat. Abu Bakar pun keluar dan Abu Bakar bercakap depan para sahabat ni. Abu Bakar bercakap, dia kata, sesiapa di antara kamu yang menyembah Muhammad, hari ini Muhammad telah wafat.
Sesiapa yang menyembah Allah, sesungguhnya Allah tidak wafat, Allah maha hidup, Allah tidak mati. Kemudian dia baca ayat wa ma Muhammadin illa rasulun qad qalat min qablir rasul, sampailah habis ayat tu. Dia kata, ayat tu kata surah Ali Imran ni, Nabi Abu Bakar baca surah Ali Imran, Muhammad tidak lain hanyalah seorang rasul, sesungguhnya telah berlalu sebelumnya beberapa rasul-rasul yang lain dan mereka juga wafat. Apakah jika Rasulullah itu wafat ataupun dibunuh, kamu akan berpaling, maka tidak akan memberi mudarat kalau kamu berpaling kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini tak ada mudarat apa-apa. Abu Bakar kata surah Ali Imran ayat 144. Semua sahabat terkejut. Ibnu Abbas kata, demi Allah, kami seakan-akan tidak tahu bahawa Allah telah menurunkan ayat yang dibaca oleh Abu Bakar, lalu kami pun baca sama-sama. Ayat ni keluar turun lama dah. Surah Ali Imran ayat 140 ni lama dah turun, tapi sahabat tak perasan ada ayat tu. Bila Abu Bakar baca, Ibnu Abbas kata kami seolah-olah tak tahu ada ayat ni. Jadi bila Abu Bakar baca, kami pun serentak semua ramai-ramai terus membaca ayat ini beramai-ramai sambil menangis. Basah baju ni, basah janggut, basah baju ni kerana kewafatan Nabi SAW. Akhirnya keadaan semakin reda dan mereka menerima realiti bahawa Nabi SAW wafat pada hari Isnin. Baik, hari Selasa Rasulullah dimandikan. Siapa yang memandikan Rasulullah? Ali bin Abi Talib, Abbas bin Abdul Muttalib, pak saudara Nabi, Fadal bin Abbas, sepupu anak kepada Abbas, Qusam bin Abbas, sepupu Nabi, Usamah bin Zaid, anak Zaid bin Harithah. Zaid bin Harithah anak angkat. Ni Usamah ni cucu angkat lah. Syukran, hamba bekas hamba Nabi, dan seorang nama Aus bin Khawli, orang Madinah. Dia pergi offer, aku nak mandikan Rasulullah. Ali tanya, apa alasan kamu nak mandikan Rasulullah? Satu, aku ahli Badar. Aus bin Khawli ni ahli Badar. Tuan-tuan, kalau tuan-tuan baca, kita belajar sirah ni, kita akan tengok nanti orang yang ahli Badar ni, yang menyertai perang Badar ni, dia macam ada pangkat. Dia memang satu pangkat. Bila bercakap pun ahli Badar, orang akan hormat ahli Badar. Sebab itulah kalau kita tengok kisah, kalau bila kita belajar kisah Muhammad Al-Fatih, ada sebelum Muhammad Al-Fatih tu ada sahabat-sahabat yang cuba nak bebaskan Konstantinopel. Salah seorangnya nama Abu Ayyub Al-Ansari. Abu Ayyub Al-Ansari ni dia nak pergi bebaskan Konstantinopel. Kemudian panglima pada ketika itu Yazid. Yazid kata, pakcik tak boleh, pakcik dah tua dah, 90 tahun umur dia masa tu. Abu Ayyub ni, dia nak pergi berperang ni, 90 tahun umur, pakcik tak boleh. Yazid, panglima perang ni kata, Yazid bin Muawiyah, anak Muawiyah, pakcik tak boleh, pakcik dah tua dah, susah nanti kalau meninggal ke, sakit ke, susah. Dia sebut satu je, kau tahu tak, aku ni ahli Badar. Bila dia sebut perkataan itu, Yazid tak ada alasan lain, okey, jom. Itulah pangkat pada ketika itu, kan? Pangkat macam kita ni, kalau zaman kita ni Datuk Seri je lah, kan? Bila sebut Datuk Seri dia lain sikit lah, kan? Tapi bukanlah mana anda katanya bukan dah Datuk Seri tu, tak. Nak bagi contoh begitu. Maknanya satu pangkat kemuliaan orang yang menyertai Badar. 313 orang tolak 14 orang yang meninggal, kan? Tolak 14 orang yang meninggal. Yang hidup tu sepanjang kehidupan dia tu, lagi dia tak meninggal dunia, dia dimuliakan kerana ahli Badar. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian. Kemudian Aus bin Khawli kata, yang pertama aku ahli Badar, yang kedua aku orang Madinah. Kamu semua Ali, Abbas, Fadal, Qusam, Usamah, Syukran, ini semua orang Mekah. Nanti orang Madinah mana ada wakil? Sekurang-kurangnya adalah wakil orang Madinah, orang Ansar untuk memandikan jenazah Nabi. Ali pun kata, ya tak ada juga. Okey, main sekali. Jadi Aus bin Khawli ni orang Madinah, bukan orang Mekah, orang Madinah, orang Ansar yang turut memandikan Nabi SAW. Tuan-tuan, dalam hadis detail cerita tentang memandikan Nabi ni, siapa yang jeruhai, siapa yang sapu belakang Nabi. Aus bin Khawli ni Nabi letak dia letak Nabi atas dia,
belakang tu dijirus air oleh ampas dan sebagainya, diceritakan secara detail. Peristiwa itu berlaku pada hari Selasa dan Nabi dikebumikan selepas perlantikan Khalifah Abu Bakar. Sebab tu sangat penting, saya sebut pentingnya ulil amri. Kan bukankah menyegerakan jenazah tu benda yang dituntut, kan? Sangat dituntut. Bila meninggal cepat-cepatlah ke bumi, kan? Tapi nak beritahu kepentingan ulil amri ni, kita sekarang ni kenapa lepas meninggal kena cepat? Sebab kita ulil amri tak ada masalah lah. Kita dah ada ulil amri. Ketika wafat Nabi, para sahabat nak ke bumi tu kena tunggu daripada ulil amri. Siapa nak menunggu perlantikan khalifah, itulah yang menyebabkan jenazah Nabi tu lepas dimandikan, diletakkan di satu tempat sehinggalah para sahabat berjaya melantik Abu Bakar, kemudian barulah jenazah Nabi dikebumikan. Kita ni uli amri dah ada dah, kan? Jadi maknanya ke bumi. Sebab apa kena ke bumi cepat? Sebab nak jaga aib si mati. Sebab bila kita delay, tuan-tuan sekalian, macam-macam kemungkinan boleh berlaku, kan? Lebih daripada beberapa hari, siapa-siapa pun dia ada bau, kan? Bila ada bau, orang kita pula bila dia bau, dia cerita lain pula, kan? Dosa banyak tu, dia kata dia, kan? Kita dah mengaibkan mayat, kan? Padahal siapa-siapa pun lebih pada 3 hari memang bau lah, kan? Jadi maknanya Nabi suruh ni, tuan-tuan, kita kadang-kadang nak tunggu anak balik benda semua. Pesan siap-siap lah, kan? Anak senang. Aku meninggal, siapa yang sempat balik, tak apalah sempat balik. Siapa yang tak sempat balik, jumpa aku di kubur. Kan? Sebab benda yang sangat dituntut ialah menyegerakan kita punya jenazah itu untuk dikebumikan. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian. Jadi sekadar itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya mohon ampun dan maaf.